Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ramadan. Salam bulan yang penuh dengan keberkatan. Saya mendoakan agar rakan-rakan sekalian semua berada dalam keadaan sihat dan gembira bersama ahli keluarga. Berbeza dengan tahun-tahun lepas, tahun ini kita meraihkan Ramadan dengan cara yang cukup berbeza, yang mana kita berada di rumah bersama ahli keluarga, bersama anak-anak, meraihkan Ramadan kali ini dengan penuh berbeza. Alhamdulillah kita terima ianya dengan sebahagian daripada hikmah yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin hanya Allah sahaja yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Baik, seperti yang kita sedia maklum, Ramadan ini penuh dengan keberkatan seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka berpuasalah, hendaklah kamu berpuasa seperti yang telah dituntut kepada kamu seperti orang sebelum-sebelum kamu, semoga kamu beroleh takwa. Baik, ganjaran yang cukup besar yang Allah berikan kepada kita iaitu orang yang bertakwa. Jadi itu yang cuba kita capai dalam pada kita untuk merealisasikan diri kita sebagai satu insan, sebagai satu umat, sebagai satu orang yang bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kurniaan yang Allah bagi kepada kita sebagai satu insan yang penuh takwa itu cukup besar jika kita amati dengan baik. Baik, saya bukanlah orang yang berkelayakan untuk bercakap pasal perkara ini dengan lebih lanjut. Namun, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Islam memberi saya peluang untuk saya bercerita sedikit tentang Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Baik, dalam pada kita, saya diberi tajuk untuk menceritakan tentang kepentingan kejuruteraan bahan dalam Ramadan kali ini dan sebagainya. Jadi saya akan sentuh perkara itu secara berselang-seli. Apa yang saya nak cuba bercerita tentang kali ini adalah pengalaman Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Sumber Mineral kali ini dalam menghadapi suasana COVID-19. Seperti tuan-tuan sedia maklum, pusat pengajian kami adalah memang yang pertama menerima kes COVID-19 apabila salah seorang daripada stafnya telah didapati positif. Jadi banyak perkara yang saya dan juga rakan-rakan di pusat pengajian lalui yang kami rasa perlu kita ambil pengajaran, kita ambil satu petunjuk supaya kita dapat lakukan dengan lebih baik dan kita dapat laluinya dengan lebih matang. Baik, perkara pertama yang saya nak cuba kongsikan di sini iaitu dari segi aspek kebersihan. Apabila kita bercakap tentang kebersihan, dalam Islam sendiri menitik beratkan. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6, iaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu sedang berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu, kedua belah tangan hinggalah sampai ke siku, dan sapulah kedua bahagian kepala dan kedua belah kaki sehingga ke buku lali. Itu daripada surah Al-Maidah ayat 6. Ayat 6 itu sendiri telah menceritakan tentang perlunya kita untuk menjaga kebersihan sebelum kita beribadah. Tetapi apa yang lebih kita boleh ambil daripada situ adalah kita perlu tekankan aspek ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tambah-tambah daripada keadaan sekarang yang mana kita dalam suasana yang perlu dititik beratkan aspek kebersihan ini. Perlu basuh tangan dengan cara yang betul, menggunakan sabun, sanitizer dan sebagainya. Jadi aspek kebersihan itu perlu kita titik beratkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Islam dah menyuruh, tetapi kita sebagai orang yang mempunyai ketetapan ataupun iman yang kuat terhadap agama yang kita sayang ini, untuk kita praktikkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita. Baik, itu dari segi aspek kebersihan. Memang kita perlu
nyatakan dan kita perlu realisasikan. Bukan hanya pada semasa COVID-19 tetapi keseluruhan. Sentiasa jadikan ia sebagai satu amalan. Insya-Allah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan ataupun nasihatkan, pesan kepada kita dalam Quran dan juga hadis, jika kita amalkan, insya-Allah ada kelebihan-kelebihannya. Baik, perkara yang kedua yang saya nak kongsikan di sini adalah tentang berita. Berita palsu, berita viral. Saya sendiri alaminya apabila salah satu daripada berita saya yang sepatutnya hanya edaran dalaman, tiba-tiba terbebas keluar yang cukup luas sehinggalah saya sendiri dapat balik mesej tersebut. Tapi alhamdulillah, apa yang baiknya di situ, yang keburukannya of course dari segi amanahnya. That means apabila saya mengamanahkan sesuatu berita kepada seseorang untuk tidak disampaikan kepada orang luar, tetapi amanah tersebut telah dicabuli, yang mana ianya telah disebarkan. Well, manusia, kita kadang-kadang yang tak bagi tu yang kita nak buat sangat. Gatal tangan. Memang rasa nak tekan aja. Forward if you can. Tapi dari segi kebaikannya juga adalah satu, saya dapati ada beberapa orang yang menghubungi saya secara direct menyatakan adakah berita ini benar. Itu yang terbaiknya, which is kita periksa dahulu. That means kita pastikan kesahihan berita tersebut. Then only kita boleh hebahkan, ataupun kalau tak perlulah hebahkan, kita dapat maklumat tersebut, janganlah kita cuba nak jadi yang terbaik. Aku yang pertama sekali nak hebahkan. No, janganlah. Kita terima berita tersebut, kalau ada manfaat kita hebahkan, tak ada masalah. Okey, jadi dari segi itu saya sendiri menerima impaknya secara direct, which is saya nampak ianya cukup menakutkan. Bayangkan satu berita yang tiba-tiba tak betul, kita tekan forward kepada rakan-rakan dan ianya tersebar dengan cukup cepat. You go all over. Berita saya tu sampai ke Egypt, sampai ke Australia. Terkejut saya. Jadi saya cuma bayangkan keadaan kalaulah betul-betul satu berita tu tiba-tiba berita palsu. Masya Allah, betapa banyaknya dosa yang kita telah bawa bersama-sama mesej tersebut. Masya Allah. Cuba kita elakkan. Insya Allah. Saya pesan tu kepada diri saya sendiri. Saya cuba elakkanlah. Forward benda-benda yang kalau saya tak pasti tu memang no way lah saya akan baik. Perkara yang ketiga yang saya nak terangkan di sini, indahnya ketenangan dalam pada kita membuat keputusan. Pada ketika kita mendapat berita-berita seperti ini, saya sebagai ketua jabatan dan rakan-rakan yang membantu saya, kami terpaksa membuat satu keputusan yang kadang-kadang agak berat, agak menakutkan dan agak akan memberi kesan kepada staf, kepada pelajar. Jadi kita perlukan maklumat, kita mendapatkan dari sumber-sumber sahih untuk membantu kita membuat keputusan. Tetapi berdasarkan kepada maklumat tersebut, kita tenang untuk kita membuat satu-satu keputusan supaya keputusan tersebut menjadi keputusan yang tepat dan terbaik untuk semua. Islam sendiri menyuruh kita memastikan bahawa segala apa yang kita tak tahu, kita kena tanya kepada orang yang tahu. Tanya kepada mereka yang lebih arif supaya dia dapat memberi maklumat kepada kita dan kita dapat menyampaikan maklumat tersebut dengan terbaik dan lebih tenang supaya kita dapat membuat keputusan dan untuk kebaikan semua, insya-Allah. Baik, yang terakhir, saya diberi masa 8 hingga 10 minit aja ni. Okey, baik, bila bercakap ni masalah dengan pensyarah ni, bercakap laju je. Baik, ibrahnya, baik. Ataupun kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang berlaku dengan COVID-19, apa yang berlaku di pusat pengajian kami sendiri adalah salah satu daripadanya adalah yakinlah dengan Allah, apa juga yang diberikan kepada kita pasti akan ada ganjaran, ada hikmahnya. Saya nampak benda ini cukup besar nikmatnya. Mungkin selama ni kita alpa kepada kebersihan, kepada aspek-aspek yang mungkin kita selama ini kita tak titik beratkan. Mungkin ini peluang untuk kita reset balik apa yang kita lakukan. Mungkin selama ni bila kita duduk dengan keluarga bersama anak-anak, kita lebih banyak masa dengan kawan-kawan, tapi dengan keluarga dan anak-anak mungkin bila kita dah everyday tu kita tak nampak. Tapi bila kita spend betul-betul masa, kita tengok pergerakan mereka setiap hari dan sebagainya, ada perkara-perkara yang kita boleh perbaiki, yang kita boleh tune semula untuk memastikan bahawa ianya pergi ke arah yang lebih baik. Dan ganjaran yang Allah akan cuba bagi di sebalik apa yang berlaku. Alhamdulillah, saya nampak cukup banyak yang kita boleh dapat.
Jadi saya rasa kita ambil pengajaran daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba sampaikan kepada kita. Insya-Allah jikalau kita lihat dengan mata hati, kita akan dapati apa yang Allah cuba memperingatkan kita tentang kejadian yang sedang berlaku sekarang, tentang diri kita. Cuba renungkan, muhasabah diri kita balik, apa yang kita telah lakukan selama ini, adakah yang kita lakukan selama ini memenuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu saja. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Pusat Islam. Saya nak ucapkan juga semoga rakan-rakan semua berada dalam keadaan sihat. Ambillah peluang kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita mempertingkatkan amalan kita, ibadah khusus, solatnya, dengan kita buat tarawihnya, dengan kita membaca Al-Qurannya. InsyaAllah saya pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran yang terbaik untuk kita. Kita boleh fokus untuk kita membuat amal ibadat ini, insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.